Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kitab Baquratul Amani karangan Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Atas semulia-mulia makhluk. Gitu dah. Kita telah selesai dah sedikit sebanyak menghuraikan makna rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan, yakni as-salah minallah, selawat daripada Allah dan salam yang kita pohon kepada Allah. Telah kita huraikan apakah makna rahmat dan selamat kesejahteraan itu. Baik. Dua-dua tadi tu atas semulia-mulia makhluk. Atas tu orang panggil dalam bahasa Arabnya ala. Harfu jarrin. Dia berhajat kepada muta'allaq, tempat gantung dia. Maka tempat gantung dia ni tak ada di sini. Dihazaf, dibuang. Maka ditakdirlah. Maknanya bermula rahmat Allah dan kesejahteraannya Allah, minta turunlah kedua-duanya, nazilatani atau nazilani, turunlah kedua-dua rahmat dan kesejahteraan tu atas semulia-mulia. Tu jadi atas tu jadi bertakluk kepada sesuatu yang dimahzuf, yang dibuang, yakni minta turun kedua-duanya. Itu satu jumlah yang dibuang. Minta turunkan rahmat dan selamat tu kita kena takdir sendiri. Kerana apa? Minta turun kedua-duanya tu orang panggil tempat gantung bagi atas. Atas tu dia berhajat kepada tempat gantung dia, muta'allaq dia. Jadi atas tu sendiri jadi khabar. Jadi bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan atas semulia-mulia makhluk, yang minta turunlah kedua-duanya atas semulia-mulia makhluk. Begitu. Jadi minta turun tu tak ada lah. Kena takdir lah. Begitulah mengaji kitab ni, kena takdir. Laulal hazf. Kalau tanpa ada hazaf wa takdir, dan tanpa ada takdir, ayat bacaan tu straight tanpa perlu dibuang, dihazaf ataupun ditakdir,
la fahimal himar, nescaya himar pun boleh baca kitab. Jadi payah nak baca kitab ni kerana apa? Ada kena takdir, ada yang dibuang, dihazaf. Jadi kita takdirlah. Wassalatu wassalamu bermula rahmat dan selamat ala khairi khalqih, atas sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, ala asyrafi khalqih, atas semulia-mulia makhluk. Maknanya nazilani, turunlah kedua-dua rahmat tadi. Nazilani itulah yang jadi tempat gantung bagi ala sayyidi, ala apa, khairi khalqih, ala asyrafi khalqih tadi. Tu kalau kita buat mari dengan terkib Arab lah. Baik. Minta turunlah kedua-duanya tu atas semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disahihkan oleh Imamul Hakim di dalam Mustadrak Sahihaini, dan begitu juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, hadis daripada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala mana Nabi Adam mengakui kesalahan khati'atuhu, kesalahan dia makan buah khuldi di pokok hintah kerana mengikut kemahuan nenek dia Hawa, nenek kita Hawa, isteri Nabi Adam yang telah terpengaruh dengan godaan iblis. Maka Nabi Adam pun minta ampun dengan Allah Ta'ala bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku pohonkan kepada engkau, ighfir, ghafartali, ampunlah engkau akan daku, bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala tanya tu Adam, kaifa arafta ya Adam, bagaimana boleh kenal tu hai Adam? Padahalnya walam akhluqhu, belum lagi aku ciptakan Nabi Muhammad tu dalam bentuk jasmani. Bagaimana boleh sebut nama Nabi Muhammad tu? Lalu jawab Nabi Adam, li annaka ya Rabb, kerana engkau lah hei Tuhan. Tatkala mana engkau tiupkan, wa nafakhta fi, wa nafakhta fiyya, wa nafakhta fi, dan engkau tiupkan di dalam jasadku, min ruhika, daripada ruh yang engkau jadikan. Rafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku. Fara'aitu, maka aku lihat, fi qawamil arsy, pada tiang-tiang arasy, maktuban, tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'alimtu, maka aku tahulah, bahawasanya engkau, fa'alimtu annaka, bahawasanya engkau, lam udif, tidak engkau sandarkan mana-mana nama makhluk engkau kepada nama engkau, illa, melainkan, ahabbal khalqi ilaika, secinta-cinta makhluk itulah kepada engkau bila engkau sandarkan. Maka Allah Ta'ala jawab kepada tu Adam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Li'annahu, ay li'anna Muhammadah, kerana bahawasanya Muhammad itu ahabba ilayya min khalqi, secinta-cinta kepada aku ni daripada makhluk kejadianku. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Laula Muhammadun, kalau tanpa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, tidak aku jadikan engkau. Tengok dalam riwayat yang diriwayatkan hadis oleh Ibnu Asakir, Jibril mai kata, Allah Ta'ala kata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ma khalaqtud dunya. Tanpa engkau hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtud dunya, tidak aku buat bumi ni. Ini hadis ni masuk dalam jaiz, masuk dalam
kita punya khutbah pada Jumaat hari itu, sedang molek 12 Rabiul Awal. Ada seorang doktor, dia kata hadis ni hadis maudhu'. Hadis ni hadis dhaif. Nah, hadis ni hadis dhaif kalau mengikut satu turuk riwayat. Tetapi oleh kerana ramai perawi yang meriwayatkan hadis ini, maka walaupun dia dhaif pada satu riwayat, tetapi oleh kerana banyak yang meriwayatkan hadis ni dengan tariq, dengan isnad, dengan sanad yang berbeza, yang lain lagi, maka hadis dhaif tadi dinaikkan kepada martabat hasan li ghairi. Hadis ni hasan li ghairi. Maka Al-Hakim dia kata sahih, wa sahahul Hakim, dan mensahih oleh Hakim dengan kata apa? Isnaduhu sahihun. Itu Imamul Hakim. Imamul Hakim ni alim lah. Walaupun dia tak ada PhD hadis macam Dr. Zaimi macam ni. Tapi dia alim. Dr. Zaimi tu tak ada siapa-siapa pun di sisi Imamul Hakim. Siapa dia nak kritik Imamul Hakim. Dia nak marah ke Jaiz lah sebab masuk hadis tu dalam khutbah. Hadis tu di sisi Imamul Hakim sahih. Di sisi Tabrani sahih. Walaupun dinilaikan oleh ulama muhaddisin yang lain sebagai dhaif, dan ada yang syadid mengatakan maudhu', tetapi dhaif dengan satu turuk, maka apabila dinilaikan sekalian jalan turuk-turuk yang lain, satu tariq saja mengatakan dhaif, tetapi oleh kerana banyak yang meriwayatkan hadis itu dengan turuk yang lain, maka yang dhaif tersebut diangkat menjadi hasan. Hadis hasan li ghairi. Maka tak payahlah kita nak tunjuk kita ni handal apa, sehandal-handal muhaddisin akhir zaman ke macam mana. Tak payah. Hadis tu menyatakan benar, kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Apa nak kata makhluk yang tidak dicintai oleh Allah ke macam mana? Dia bersungguh sangat nak marah ke Jaiz kerana masuk hadis tu dalam khutbah. Tak payah. Kalau nak pegang hak maudhu', pegang senyap sudah. Jangan kacau negeri kan. Cara ke perlis kamu tu dulu. Ada pertandingan zombie tak zombie tu dulu ni. Cara ke perlismu dulu. Terus cara ke Jaiz lah bengang. Sibuk sekali dianya. Habis. Bukan mu seorang hak mengaji hadis ni. Dan bukan mu seorang hak ada PhD hadis. Kemudiannya mu pun walaupun ada PhD hadis, mu tak akan dapat menyaingi Al-Imamul Hakim. Siapa mu nak menyaingi Imamul Hakim? Mana karyamu tentang hadis? Mana kitabmu yang mengkarang tentang ilmu hadis dan tentang hadis-hadis yang kamu riwayat daripada guru pada guru pada gurumu hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu jinayah ilmu dia panggil. Jinayah ilmu. Maka tak ada masalah dah. Kalau hari itu khutbah di sini baca tak? Baca tak? Tak baca tak? Baca. Dengar tak itu hadis? Ya. Hadis itu dah. Maka Allah Taala kata kepada Nabi Adam alaihissalam, laula Muhammadun, kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku jadikan engkau wahai Adam. Kalau kita fikir tengok, Nabi Adam pun Allah tidak jadikan kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita ni perangkat cucu cicit ciat Nabi Adam tu buat tak kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bermakna Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk. Sebab tu kata ulama'nya afdalul makhluq 'alal itlaq. Nabi Muhammad tu seafdal makhluk di atas itlaq. Apa itlaq? Yakni kalau dibandingkan dengan apa sahaja makhluk Allah, baik yang terlebih besar yakni Arsyur Rahman atau qalam atau kursi, atau syurga atau neraka, hingga sekecil-kecil kuman, pasir, debu, Nabi Muhammad lah yang paling afdal sekali. Begitu. Kerana laula Muhammadun ma khalaqtu aflaka. Kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah Taala jadikan segala planet-planet cakrawala ni. Kerana dialah tempat mazhar, tempat zahir, orang panggil rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Tempat zahir rahmat Allah Ta'ala. Tengok, semulia-mulia makhluk, ni orang panggil menjalani di atas sunat memuji Nabi di dalam selawat di luar sembahyang. Idza sallaitum alayya fa ahsinu salata alayya. Apabila kamu berselawat ke atas aku, yakni di luar sembahyang, fa ahsin, hendak kamu cantikkan selawat kamu ke atas aku. Apa? Yakni selawat yang digabungkan dengan puji-puja maqam Nabi, pangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil selawat yang ahsan. Ada pun hak kita kata tak boleh reka selawat tu, yakni hak ta'abbudi di dalam sembahyang. Baik. Ini menjalani di atas perintah hadis yang dimarfa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallaitum alayya fa ahsinu salata alayya, maka hendaklah kamu percantikkan selawat kamu ke atas aku. Fa innaha tu'ridu alayya, kerana bahawasanya selawat kamu itu akan ditunjuk di hadapan aku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sebebas-bebas utusan, dan sebebas-bebas, yakni orang yang menjadi utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni juga ni ataf pada kata semulia-mulia makhluk, dan tu harfu atfin, ataf pada kata semulia-mulia makhluk, dengan makna pasal sepepak baru, bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan minta turun kedua-duanya atas sebebas-bebas utusan. Apa? Sebebas-bebas orang yang menjadi utusan Allah. Bebas ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bebas. Mana? Yakni hadis dhaif yang diriwayat oleh Imamul Hakim juga, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Tak kala mana beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang-orang Yahudi, antaranya ialah ulama di kalangan Yahudi, mereka tahu alamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dengan adanya orang panggil bintang Ahmad, dia panggil bintang Ahmad. Maka ketika mana bintang Ahmad tu dia nampak di atas bukit, di atas bukit Jabal Abi Qubis ni, maka menepik dia. Panjang hadis ni. Kemudian dia pun pergi kepada Mekah. Dia pergi kepada Mekah. Dia pergi kepada Mekah dan dia bertanya kepada orang Arab, siapakah orang yang ada melahirkan bayi pada semalam. Duk tanya orang, siapa ada melahirkan bayi semalam laki-laki. Tanya orang tu, tanya orang ni, orang pun kata ada. Hei laki-laki, yakni namanya Abdul Muttalib, anak anda dia ada melahirkan cucu bagi dia. Tengok. Fazahaba ilaihi jadduhu Abdul Muttalib, maka pergilah Yahudi tadi kepada datuknya, datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Fa awwalu ma ra'ahu qala lahu, maka awal-awal barang yang dilihat akan dia, maka telah berkata ia Yahudi, qala lahu, maka berkata ia Yahudi baginya, bagi Abdul Muttalib, anta jadduhu, engkaukah datuknya? Faqala, maka kata Abdul Muttalib, jaddu man, datuk siapa? Faqala, maka kata Yahudi pula, nabiyyun akhiruz zaman, yang datuk kepada Nabi akhir zaman. Faqad zahara, maka sungguhnya telah zahir, najmuhu, oleh bintangnya, fis sama'i lailatin, pada langit pada malam semalam.
Tengok. Kemudian wa hunaka tak ada. Faqala lahu, maka katanya Abdul Muttalib kepada Yahudi tadi, ana abuhu, aku bapaknya. Abdul Muttalib kata aku bapa dah, dia tu nanti ni ana abuhu, aku bapaknya. Qala, maka katanya pula Yahudi tadi, la, mu bukan bapak dia. Maktubun fit Taurati, telah tercatat di dalam kitab Taurat, anna abahu, bahawasanya bapak Nabi akhir zaman tu yakunu qad mat, sungguhnya ia telah mati, yakni anak yatim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maklum dalam kitab Taurat dan Injil diceritakan ciri-ciri kepribadian Nabi kita, rupa bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, hingga Allah Taala kata dalam Quran kan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal mereka akan dia kan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Kenal sungguh. Kenapa? Jelas diceritakan dalam kitab-kitab samawi yang dulu, kitab Injil, kitab Taurat. Maka hak ni Yahudi dia kata apa? La, mu bukan bapak dia. Maktubun fit Taurati anna abahu yakunu qad mat. Telah tercatat di dalam kitab Taurat bahawasanya bapak Nabi akhir zaman ni, yakni bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ia sungguhnya mati dah, telah mati ketika mana dilahirkan. Wa nasul ibarah, ada juga nas dalam ibarat yang lain, wa ma yanbaghi li abihi an yakuna hayyan, tidak sayugialah bagi bapaknya Nabi akhir zaman bahawa adalah ia terhidup. Itu dalam riwayat yang lain. Summa talaba minhu, kemudian menuntut tilah Yahudi tadi daripada Abdul Muttalib, an yazhaba, bahawa pergi ma'ahu sertanya, li ru'yatihi, untuk melihat bayi yang baru lahir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ila baiti sayyidatil Aminah maka bawa pergilah Abdul Muttalib akan Yahudi, ulama Yahudi tadi kepada rumah bonda Nabi, yakni Aminah. Falamma syahidu maka tak kala mana melihatlah al-ghulama, akan seorang budak, akhadha hatta wajada khatimun nubuwati a'la katifaihi al-aisari. Maka bila sampailah orang panggil di rumah Aminah, dia minta izin nak tengok, nak dukung. Maka bila dukung, tengok di atas belakang, sebelah kiri belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya orang panggil tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi hajmi baydatil hamamah, dan adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bujur telur burung puyuh tu. Bujur dia tidak tiga segi betul gitu dah, dia bujur gitu. Wa maktubun fihi, dan tertulis di dalamnya, wa maktubun fihi min dakhili, dan tertulis pada khatam nubuwah itu di dalamnya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, gitu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tertulis gitu. Bi syairatil barizati, dengan bulu-bulu yang halus-halus. Jadi ada bulu dalam orang panggil apa? Dalam bentuk seperti puyuh, telur puyuh, burung puyuh itu tertulis dengan bulu-bulunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa tantabiqu minal khariji, dan di luar daripada bulatan tu ada tertulis pula maktubun fihi, dan ada tertulis pula tawajjahu haitsu syi'ta. Tawajjahu haitsu syi'ta, berhadaplah sekira-kira, ataupun tawajjahu haitsu syi'ta, berhadaplah sekira-kira kehendak kamu nak pergi hadap ke mana. Itu makna
tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Maka sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mansur, orang yang dimenangkan oleh Allah Taala, orang yang ditolongi oleh Allah Taala. Falamma tahaqqaqa minhu, maka tak kala mana tahqiq, cerak, kata inilah bayi yang dimaksudkan dalam kitab Taurat dan Injil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, aminu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berimanlah Yahudi tadi, ulama Yahudi tadi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waltafata ila Abdul Muttalib, kemudian dia berserah kepada Abdul Muttalib. Wa qala, maka berkata Yahudi tadi, inni akhsha alaihi minal yahudi, sungguhnya aku takut ke atas bayi ini daripada puak Yahudi. Fa innahum idza ra'ahu, apabila maka kerana bahawasanya mereka itu Yahudi, apabila melihat mereka itu akan bayi laki-laki ini, la budda an yaktaluh, tidak dapat tidak, yakni mesti dia akan bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Abdul Muttalib, walimadza, dan kerana apakah begitu? Qala li'annahum la yuriduna an tantaqilu lin-nubuwati min waladi Ishaq ila waladi Ismail. Kerana mereka itu Yahudi, la yariduna, tidak menghendaki mereka itu Yahudi, an tantaqila, bahawasanya berpindah an-nubuwah, akan kenabian ni, min waladi, daripada anak cucu cicit Nabi Ishaq, yakni Nabi Yaqub. Nah ni Israel tu gelaran pada Nabi Yaqub lah, Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub, Yaqub bin Ishaq. Nah, jadi keturunan Yaqub, keturunan Israel inilah banyak para nabinya. Kemudian Yahudi ni dia tak mau, kata kalaulah berpindah kenabian ni daripada cucu cicit Yaqub, yakni Israel, kepada waladi Ismail, kepada keturunan Ismail, ini adik tiri kita kata, abang tiri kepada Ishaqnya, abang tiri kepada Ishaq. Baik. Jadi hadis ni hadis dhaif lah. Cuma nak ceritanya di sini, tulisan tu kata ulama'nya ketika mana bayi itu jelas kelihatan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin membesar, hanya tinggal tanda saja dan tulisan tu sudah tidak ada. Tulisan tu sudah tidak ada dah. Maka yang sahihnya, kalau bentuk khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian ni, boleh ditilik hadis-hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi hadis ni ulama tanggung, iaitu tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi yang ada tulisan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur, tu ialah ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru-baru saja dilahirkan, semalam baru ada muncul bintang Ahmad. Maka esokkan tu ulama Yahudi tu pergi selalu cari. Tu maka apa nak ceritanya, mahalus syahid kitanya ialah tawajjahu haitsu syi'ta, berhadaplah kamu, nak hadap ke mana, kehendak nak hadap ke mana, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nak hadap ke mana? Nak hadap ke Syam, nak hadap ke Yathrib, nak hadap ke Yaman, ke Syam, hadaplah ke timur, ke barat, ke mana, fa innaka mansur. Mu boleh hadap ke mana-mana, kerana sungguhnya engkau ditolong oleh Allah Taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebebas-bebas orang yang menjadi utusan Allah. Bebas dulu. Nabi lain ada syariat mereka, tidak ada jihad fi sabilillah, tak ada. Syariat mereka kena sabar. Antaranya Nabi Isa alaihissalam, tak ada syariat dia suruh berjihad. Nak berjihad macam mana? 12 orang je pengikut Hawariyun ni. Tak nak berjihad, kena sabar. Apa saja kena sabar, kena tahan. Tak boleh nak lawan, kena buat baik sungguh, kena balas dengan baik, kena lah orang. Tapi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jihad fi sabilillah. Itu orang panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebebas-bebas orang yang menjadi utusan. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk bunuh manusia yang lawan agama Allah.
yang lawan Islam. Ketika Nabi sabda tu setelah daripada selesai berperang. Bukan Nabi kata tu bangun tidur Nabi kata umirtu an uqatilan nas, tidak. Nabi kata tu selesai daripada perang, sudah perang ketung mati dah. Nabi kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk bunuh manusia ni hak kafir dalam peperangan ni. Ya, ni apa maksud? Yakni puak-puak kafir harbi, puak-puak kafir yang menyerang Islam. Adapun kafir yang tidak menyerang Islam tak boleh kita nak bunuh. Nah, tu man azazimiyan faqad azani. Siapa yang buat menyakiti kepada kafir zimmi, yakni kafir yang bayar jizyah kepada kerajaan Islam, maka dia menyakiti aku. Faham tak? Sekarang ni tak ada kafir zimmi. Lepas tu kafir yang ada sekarang ni apa? Kafir bersuluh dia panggil. Kafir muahad, nah, berjanjilah nak duduk satu negeri, nak patuh pada perlembagaan. Ini negara ni telah termaktub di dalam perlembagaan Islam din lid-daulah. Islam agama bagi negara. Islam agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana juzuk di dalam persekutuan tanah Melayu ni. Tetapi tak boleh nak engkar bahawasanya agama negara ialah Islam, bukan agama rasmi, agama negara. Hak rasmi-rasmi itu hak orang putih punya. Jadi kalau hak bahasa Melayu kita tak ada agama Islam, agama rasmi. Kalau letak agama Islam, agama rasmi, memang rosak negara kita ni. Makna apa? Agama rasmi, ada agama hak tak rasmi. Macam kita ada bini 4 orang, hak 2 orang rasmi, hak 2 ekor lagi tak rasmi. Hak tak rasmi itu disongkelar. Digolok mana tu? Bini juga? Bini juga. Jangan kata bukan bini, jangan. Cuma tak rasmi je. Hak 2 orang tu rasmilah. Akak mengatuk qadi di Malaysia ni je. Habis kan lah jamu bekwah tu apa orang panggil kenduri kahwinnya. Maka kalau pakai perkataan rasmiyun, rosaklah negara kita. Itu kata Syekh Tantawi almarhum, bukan Syekhul Azhar. Kena pakai hak bahasa Melayu baru betul, baru kena. Ya, ada 2 versi perlembagaan kita tu. Ada hak versi orang putih, ada hak versi Melayu. Tapi versi orang putih beza dengan versi Melayu. Tu. Beza mana? Kalau orang putih dia kata Islam agama rasmi bagi persekutuan. Buh rasmi habis makna rasaklah ke. Kalau hak Melayu, Islam agama bagi persekutuan, tak ada rasmi-rasmi. Islam ni saja agama hak persekutuan, hak negara. Hak lain bukan agama negara, tapi agama lain oleh kerana bersuluh dah, janji dah nak hidup aman damai, jangan ganggu ketenteraman hak orang Melayu, jangan ganggu orang panggil hak agama Islam, maka bolehlah mengamalkan di mana-mana orang panggil dalam juzuk persekutuan. Tak apa, tak ada hal lah. Madinatul Munawwarah pun bukan semuanya Islam, Yahudi pun ada situ. Tapi dia bersuluh dengan Nabi Mulai. Janji kata nak bantu kalau Madinatul Munawwarah diserang oleh kafir Quraisy. Tapi bahasa Yahudi nak menatang jahat semua ni. Masa hak damai ni dia berjanji molek lah, kerana dia nak hidup sedap dengan orang Islam, nak duduk aman di bawah jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bos apa tentera kafir Quraisy nya tutup itu pagar. Nya buat tidur, buat selungur, malah pergi tolong. Tengok jahat, memang jahat lah buat Yahudi ni. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawajjahu haitsu syi'ta, Tuhan kata muhaddatlah ke mana mu nak haddat hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka, maka bahwasanya engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansur, ditolong, dimenangkan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah dia sekejap je, lebih kurang 10 tahun di Mekah. Lebih kurang 13 tahun di Madinatul Munawwarah. Tapi berjaya sungguh. Kerana apa? Ini orang panggil mansur, ditolong. Nusrah daripada Allah. Maka Allah Ta'ala boleh tak bagi nusrah tu juga kepada kita? Boleh, tapi bersyaratlah. Kerana kita ni manusia biasa, bukan pilihan Allah untuk jadi Rasul Allah. Kita hanya mutaba'ah, pengikut, tabi'kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah Ta'ala letak syarat, in tansurullah yansurkum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah Ta'ala tolongmu. Tolong agama Allah ni bukan tolong dipasang bendera, dipasang poster, ni bukan tu bukan masuk daripada tolong. Tolong agama Allah, kena kenal dulu gapo dia agama Allah. Mana kena belajar. Agama tu terdiri daripada apa dia? Bahkan apakah itu agama tu sendiri? Agama tu gapo? Agama ko ugama ko igamo ikutlah. Nak sebut lagu mana, nak eja macam mana pun, gapo dia ugama tu. Ni kalau ugama pun tak tahu, Islam pun tak tahu. Islam nama bagi agama dengan Islam rukun bagi agama pun tak tahu ke mana hala duk pening, duk pening nana-nana lagi. Bagaimana intan surullah yang surkum? Tak jadi bos takat takbir. Adakah cukup dengan takbir? Marah ni. Ada nak marah ke sini? Marah lalu nak marah. Ada sini? Sedap sangat tulis. Adakah cukup dengan selawat? Ayat sikit ni. Adakah cukup dengan takbir? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Lepas tu orang tanya apa dia? Islam. Islam ni. Kita kena tegak lah ada sini. Tak boleh nak jawab. Tak jadi. Tak jadi tu. Tak jadi. Mesti kena tolong agama Allah. Apa? Tolong ngaji. Tolong faham agama Allah. Tolong amal agama Allah. Tu bukan tolong pecah agama Allah dah. Macam ada ketua PhD ni nak pecah agama Allah. Tak sini. Orang duk pakat suka kerana apa? Kerana bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ditutup, perkara yang diseru, diseru oleh Allah Taala, qul bi fadlillah, katakanlah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan kelebihan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kelebihan Allah dan rahmat Allah, falyafrah, maka hendaklah kamu suka, gembira. Tuhan suruh. Lagu mana? Kata qala Imam Suyuti, kata Imam Suyuti fi tafsirihi, dalam kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir apa Imam Suyuti? Nama apa Imam Suyuti? Tak kenal. Lihat sini, lingkit siang kenal. Kenal. Lihat sini, mak sabu kenal. Kenal. Imam Suyuti. Ya. Suyuti Omar, penulis politik dia. Bukan. Lihat sini, itu kita kurang membesarkan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama ni keluarga Rasulullah. Dia yang makan pusaka ilmu daripada Rasulullah. Dialah ahli bait yang Rasulullah maksudkan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima, kitaballah wa itrati ahli baiti. Lihat sini, ahli bait dia ni bukan ya Husain Madat, bukan. Lihat sini. Ya Ali, ya ada. Itu Syiah tu mengarut tu. Ni ahli bait ni. Salah seorang daripada ahli bait siapa? Imam Suyuti. Kenapa? Kerana dia makan pusaka ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh makan pusaka ke kalau bukan keluarga? Kita mati, siapa makan pusaka kita? Orang daripada Bangladesh, Sri Lanka mana mari tutup pusaka. Tak munasabah, tentulah ahli waris. Maka ni ahli waris Nabi lah ni, Imam Suyuti. Kenal tak siapa Imam Suyuti? Nama apa sebenar Imam Suyuti? Apa kitab tafsir dia ni? Tafsir dia tafsir Jalalain. Tafsir dia tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal. Bermakna nama dia Jalal. Jalal apa? Bukan Jalaluddin Hasan. Hak tu pelakon. Jalaluddin As-Suyuti. Dia sambung apa yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka jadilah kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua orang yang bernama Jalal. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Hasan tak ada lagi. Ada tulis kitab lagi lah. Tu. Apa kata qala Imam Suyuti fi tafsirihi, kata Imam Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain, hadhihi al-ayah. Bermula ini ayat
naqilan, yang dipindahkan tafsirnya an sayyidina daripada penghulu kami Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apakah Abdullah bin Abbas kata bila turun ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu fabidzalika falyafrahu, annahu qala, bahwasanya berkata Abdullah bin Abbas, fadlullah al-ilmu, bermula kelebihan Allah itu ialah ilmu. Bermakna bila kita dapat ilmu, kita kena suka. Nah, jangan bila kita dapat ilmu muncul mulut gitu. Lama ngaji, letih duk selok, tak sebuti lagi kau ustaz dah tu ni. Tu dia panggil tak kena, tak tahu ayat Quran tu ni, tak faham ayat Quran. Tu dia kata qul bi fadlillah. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, bi fadlillah, dengan kelebihan Allah, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan demikian itu fadlillah, hendaklah dia bergembira. Apakah fadlillah? Kata Abdullah bin Abbas, orang yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, beri faham agama pada Abdullah bin Abbas dan boleh wa 'allimhu ta'wilih, dan ilmu pengetahuan untuk ta'wil tafsir Al-Quran. Maka dialah orang panggil sahabat yang hebat dalam tafsir Quran. Apa dia kata? Fadlullah al-ilmu, bermula fadlullah dalam ayat kul bi fadlillah tu ialah ilmu. Maka bila boleh ilmu, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita suka. Ada ni suka. Bagus. Surah Haji Ismail ni suka semua. Suka dapat ilmu. Sebab tu lepas mengajar makan semua tu tanda suka. Lepas makan, lepas suka tu tak suka tu. Bagus. Wa rahmatuhu, dan bermula rahmat. Dalam Quran kata kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kata Nabi Muhammad dengan fadlillah, dengan kelebihan Allah dan dengan rahmat Allah. Apakah rahmat Allah situ? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa rahmatuhu, dan bermula rahmatnya Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bunyi lagu mana tafsirnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada manusia, bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, yakni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia gembira. Tapi sayangnya orang Wahabi bila masuk Rabiul Awal dia duka cita. Dekat ni sedih. Aduh, dahsyatnya dia kata perarakan Maulid. Dekat ni Allah habis seluruh negara cuti ni sambut Maulid ni. Maka dia nak juga macam mana cara kita jangan bagi orang sambut Maulid. Jangan orang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya tu orang lagu ni. Dia apa? Dia nak supaya manusia benci dengan Maulid Nabi. Apa? Benci dengan kelahiran Nabi. Maulid mana kelahiran? Nah. Kalau benci dengan Maulud lagi berat. Maulud tu mana Nabi yang dilahirkan. Benci kepada Maulud. Maulud hukumnya bid'ah, dalalah, finnar. Maulud mana Nabi yang dilahirkan tu hukumnya direka-reka, sesat, masuk neraka. Berat oh. Maulud mana kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid bid'ah, dalalah, finnar. Apa? Kelahiran Nabi itu sesat, yang direka-reka, masuk neraka. Berat tu. Berat tu. Buat Wahabi ni berat semua. Maka jangan. Jangan jadi. Fa Rasulullah, maka kata Abdullah, kata Imam Sayuti, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rahmatul uzma, maka Rasulullah itu adalah rahmat yang paling agung. Kama qala Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan. Wa qad azinallah, kata Imam Sayuti, dan sesungguhnya azinallahu lana, telah mengizin oleh Allah Ta'ala kepada kami, bil farhi, dengan kegembiraan, wasururi, dan keseronokan,
bimaulidi tilkar rahmati, dengan kelahiran demikian itu rahmat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Suyuti ni. Setakat Dr. Zaini itu saya pakai Imam Suyuti lagi lah. Kalau Dr. Zakir Naik pun saya pakai Imam Suyuti lagi, kerana Imam Suyuti lagi hebat daripada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu katanya anak murid Ahmad Dedak. Syekh Ahmad Dedak dia kata maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah hasanah, bagus, boleh dibuat. Macam mana kamu dakwa kamu anak murid Syekh Ahmad Dedak, tapi kamu punya pendapat menyambut maulid Nabi bid'ah dalalah. Siap dalam page dia digaris ni, say no to maulid. Birthday apa, celebrate prophet punya birthday, kata say no. Nah, dia kena panggil Johan pandai tiru cara dia cakap. Tu tengok. Tak betul lah tu, tak payah dakwalah kamu anak murid Syekh Ahmad Dedak. Syekh Ahmad Dedak tidak seperti kamu. Syekh Ahmad Dedak ahli sunnah wal jamaah. Lebih hebat Syekh Ahmad Dedak lagi lah daripada dia di dalam berbantah dengan agama Kristian dan sebagainya. Baik. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi, sungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri membesarkan hari kelahirannya. Wa yashkurullah, dan Nabi sendiri bersyukur kepada Allah fihi, pada hari kelahiran, ala ni'matil kubra, di atas nikmat yang besar, alaihi, atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kerana sa'ida bihi, telah membahagialah dengan dia kelahiran, kullu mawjudin, tiap-tiap benda yang ada. Wa kana yu'abbiru an zalika ta'zimi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan daripada demikian itu rasa gembira, bersyukur dan membesarkan hari kelahiran Nabi, bisiyami, dengan berpuasa. Kama jaa fil hadisi, sebagaimana telah datanglah dalam hadis Nabi, an sayyidina Abi Qatadah, daripada Sayyidina Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, an saumi yaumil itsnain. Orang tanya Nabi tentang berpuasa hari Isnin. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Isnin? Tengok. Jawab apa? Rasulullah jawab apa? Moleklah puasa ni, tak ada apa-apa, moleklah puasa Isnin, gitu lah. Dah. Rasulullah memberi alasan kenapa Rasulullah berpuasa dengan hari Isnin, dengan sebab hari Isnin itu apakah ada nikmat Allah Ta'ala padanya. Gini jawab Nabi, fihi, adalah pada hari Isnin itu, wulidtu fi, wulidtu, dilahirkan aku, wa fihi, dan adalah pada hari Isnin itu, unzila alayya, diturunkan wahyu kepada aku, ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar belaka. Hari kelahiran dia pun Nabi besar. Fihi wulidtu, di dalam hari tersebut aku dilahirkan. Fihi, dan dalam hari Isnin itu, unzila alayya, diturunkan wahyu ke atas aku. Maka makluk pun kita besar, nuzulul Quran pun kita besar. Molek Jangan kata tak payahlah kita buat nuzulul Quran. Kalau buat sambutan nuzulul Quran pun bid'ah tak? Nabi tak buat sambutan nuzulul Quran, ada tak? Tak ada lah. Tengok. Wa hadza fi ma'na al-ihtifal bihi, wa hadza fi ma'na al-ihtifal bihi, dan inilah pada makna merayakan dengan dia. Melainkan anna surata mukhtalifan, hanya sajalah gambaran merayakan, gembira dengan hari kelahiran Nabi itu mukhtalifatun, maknanya lain lah. Nabi puasa, kita merayakan bukan dengan puasa, dengan makan. Lain sikit je. Walakinnal makna, akan tetapi makna maujudun sawa, yang adanya sama. Nabi puasa kerana apa? Membesarkan hari lahir dan gembira, syukur atas kurniaan nikmat Allah. Kita buat jamuan makan kepada orang kerana apa? Suka dengan hari ini dilahirkan Nabi SAW. Maknanya satu juga. Kerana ibadat ni banyak, bukan puasa saja. Sedekah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayalah tu. Wa yut'imuna at-ta'am, beri makan makanan pada orang miskin, fakir miskin,
orang kaya kau tak kira lah dia ni. Kenapa sedekah gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kemudian kata qala imamul qura al-hafiz. Ini kata imam qura. Qura maknanya orang hok baca Quran, dialah jadi tu imamnya. Segala hok qori-qori ulama qura ni akan ikut dia. Qala imamul qura, telah berkata oleh imam bagi segala ulama-ulama Quran. Al-hafiz, orang yang hafaz 10,000 hadis. Matan serta sanad dalam kepala otak, bukan dalam laptop. Nada ni? Al-hafiz Syamsuddin bin Jaziri. Imam Al-Hafiz Syamsuddin bin Jaziri rahimahullahu ta'ala fi kitabih, dalam kitabnya Arfut Ta'rifi bi Maulidis Syarifi. Dalam kitab ni tengok sendirilah. Apa kata dia? Qad, sungguhnya ru'ya, telah melihat oleh seorang, yakni siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, setelah mana mati Abu Lahab. Abbas bin Abdul Muttalib ni adik-beradik dengan Abu Lahab. Adik-beradik dengan Abu Lahab. Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Abu Lahab bin tak masuk Islam. Abu Lahab ni Hakam namanya, Abul Hakam. Ni. Bukan, nama dia apa? Abu Lahab ni. Nama apa Abu Lahab? Ingat tak? Siapa ingat nama Abu Lahab? Tak ingat. Ni nama apa Abu Lahab? Abu Lahab ingat tak nama? Pak saudara Nabi Abu Lahab ni. Abbas pun pak saudara Nabi juga. Maka bila mati Abu Lahab dalam perang Badar, maka Abbas bin Abdul Muttalib mimpi jumpa saudara dia ni, kan saudara kandung dia lah, sama-sama anak Abdul Muttalib belaka ni. Qad ru'ya, sungguhnya telah dilihat oleh seorang, yakni Abbas bin Abdul Muttalib telah melihat Abu Lahab bin akan Abu Lahab ba'da mautihi, setelah matinya Abu Lahab, fi naumi, di dalam mimpi. Dalam mimpi. Abbas bin Abdul Muttalib mimpi Abu Lahab setelah Abu Lahab mati dah. Faqila lahu, maka kata Abbas lahu baginya, bagi Abu Lahab, ma haluka, lagu mana, apa khabarmu? Mana gitulah. Lagu mana kelakuanmu lah ni di alam barzakh? Seronok ke? Faqala, maka kata Abu Lahab dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib, finnari, dalam neraka, yakni apa? Di dalam satu lubang daripada lubang neraka. Bukan neraka lagi, kerana duduk di alam barzakh, bukan belum kiamat lagi kan. Finnari, di dalam neraka, yang di dalam lubang daripada lubang neraka. Illa, melainkan annahu, bahwasanya yukhaffifu, diringankan, anni, daripada aku, kulla lailati isnaini, pada tiap-tiap malam Isnin. Bapa tu, kenapa aku setiap malam Isnin diringankan sikit? Katanya Abu Lahab, bi'taqi, dengan sebab aku telah memerdekakan Suwaibata, akan Suwaibah. Suwaibah tu hamba Abu Lahab. Bila dengar kata khabar Abdullah, adik dia, Abdullah ni adik dia, adik Abu Lahab lah, adik Abbas juga. Telah Abdullah, isteri dia Aminah tu, mak Nabi kita Muhammad SAW, beranak tu biar anak lelaki. Suka, happy dia kat sini. Sampai hamba dia nama Suwaibah, dia i'taqi, dia merdeka. Tu. Bi'ataqi Suwaibata. Indama, ketika manakah aku merdekakan Suwaibah tu? Indama, ketika mana basyartani, ada orang sampai berita gembira kepada aku, biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berita gembira ni siapa? Aku suka terus aku merdekakan Suwaibah. Wa bi'irdaiha lahu, dan dengan sebab Suwaibah lah salah seorang juga ibu susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Halimatus Sa'diyah. Fa idzaka habilah, situlah, situ cukup jawapan kepada Abbas dalam mimpi dia. Katanya pula Imam Al-Qura Al-Hafiz Syamsuddin bin Jaziri, fa idza kana Abu Lahab bin, maka apabila adalah Abu Lahab al-kafiru, seorang yang kafir, allazi nazala al-Qur'anu, yang telah diturunkan oleh Al-Quran, bizimmihi, dengan mencacinya, bitabat yada Abi Lahab wa tabb, yukhaffafu anhu, diringankan daripada Abu Lahab, al-azabu, oleh azab,
kullalailatin, tiap-tiap malam Isnaini, pada malam Isnin, bisa babi farhihi, dengan sebab gembiranya Abu Lahab, bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama halul muslimin, apakah, maka betapakah kelakuan orang Islam al-muwahhidi, yang mengesahkan Allah, min ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surra, seronok, bimaulidihi, dengan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabzulu wa yabzulu ma tasilu ilaihi, dan dia menzahirkan barang yang menyampaikan kepadanya, qudratuhu, oleh kemampuannya, fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, mampu buat makan, mampu pergi belanja kedai kopi, pagi hari Rabiul Awal tu masuk kedai kopi, senyum, ambil makan kenyang bebas, hari ni saya belanja. Mana niatlah hati apa? Allah sukanya ini bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku niat sedekah lah ke, makan aku belanja beres. Ada tu tak nanti sallallahu dah ni. Tak nanti tu kena selawat dalam restoran sallallahu alaihi, tak nanti ikut bagai-bagai ibadat. Ataupun weh sukanya nak puasa hari ni apa, hari ni aku sangka kata 15 hari bulan Rabiul Awal kot Rasulullah lahir, ataupun 9 kot, ataupun 7 kot, ataupun 12 kot, tak sabarlah. Tak sabarlah. Dia nak balas, dia kata orang yang menyambut maulid 12 Rabiul Awal tu bukan sambut maulid, sambut hari kematian. Iyalah, memanglah hari kematian Nabi pun 12 Rabiul Awal, tapi yang dikatakan juga oleh ulama 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi. Pada khilaf tak? Kalau nak sebut khilaf, bukan setakat tarikh, bulan pun ada lagi. Syaban pun ada ulama kata bukan bulan Rabiul Awal Nabi lahir, Syaban. Ada kata dak Ramadan. Ada kata dak Muharram. Banyak ya. Bukan nak suruh balah khilaf tu. Itu pendapat ulama berdasarkan orang panggil istiqra', kajian dia. Bukan kajian ulama tu kita nak hembur pada masyarakat supaya masyarakat saling berkelahi. Tak kena dia mau sambut Maulid 12 tu, sambut hari mati Nabi tu. Jahat dia mau suka Nabi mati deh. Tak kena itu. Orang duk suka Nabi lahir, kita kata orang suka Nabi mati dia ni, tak kena. Tengok, innahu sayakunu lahu ajrun azimun, maka bahawasanya selagi akan sabitlah bagi seorang muslim tadi tu pahala yang sangat besar indallah, daripada Allah. Wa yaqulu fi zalika, dan telah berkatalah pada demikian itu oleh Al-Hafiz. Ini imam juga Al-Hafiz. Dr. Uzaimi bukan Al-Hafiz, hanya PhD hadis. Dia tak ingat 100,000 hadis. Ingat tak 100,000 hadis? Tak ingat. Saya pun tak ingat, sama juga dengan dia. Cuma dia ada PhD lebih sikit je. Apa barang PhD dalam muka nakir tak tanya. Kan PhD UK ada? Berapa PhD kamu? Ada? Tak ada lebih apa pun. Tu. Dr. Zakir Naik bukan Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz ni bukan hafal Quran. Hafal Quran tak ada Al-Hafiz. Semua ulama hafal Quran dulu. Lihat sini, tak ada sekolah ma'had tahfiz, tak ada. Bahkan kalau tulis sekolah ma'had tahfiz, tak betul kaedah nahwu tu. Ma'had tahfiz tak betul. Ma'had bukan tahfiz. Dia kena bubuh nama ma'had Ma'had Ma'hadus Syarif li tahfizil Quran. Okey. Baru tu. Ni nama sekolah pun tak betul. Ma'had tahfiz. Ma'had bukan tahfiz. Tahfiz tu bukan ma'had. Hafal ni bukan belajar. Belajar ke hafal? Hafal. Ma'had ni belajar. Belajar bukan hafal. Hafal bukan belajar. Dekat sini hafal ialah hafal. Tu. Tengok. Tak ada dulu sekolah tahfiz, tak ada. Tahfiz ni semua di rumah-rumah masing-masing ulama hafal Quran belaka. Tak ada kata lepas daripada sekolah tahfiz tu dia pun ada Al-Hafiz lalu. Tak ada. Sekarang ni kalau ada Al-Hafiz pun bukannya ingat sangat pun 30 juzuk. Itu saja nak letak supaya laku sikit buah kismis yang dia jual kat luar sana tu. Tuan-tuan, saya telah sembuh dah 30 juzuk ayat Quran. Saya Al-Hafiz ni, jangan main kat sini. Tak ingat dah dia pun sendiri tak sempat-sempat nak baca Quran .
Wa yaqulu fi dzalika, dan telah berkatalah pada demikian itu kelakuan sya'nul muslim, dibandingkan dengan orang panggil kelakuan Abu Lahab tadi, oleh Al-Hafiz, orang yang hafal 100,000 hadis juga, Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ni ulama hadis juga. Dia kata apa? Idza kana hadza kafiran jaa zimmuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumi itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama zannu bil abdi alladhi kanu umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah, dia kata apa? Idza kana hadza kafiran jaa zimmuhu, apabila adalah ini orang kafir, Abu Lahab ni telah datang dalam Quran mencacinya, bitabbat yadahu, dengan perkataan tabbat yadahu, celakalah tangannya, tangan Abu Lahab, fil jahimi, duduk dalam neraka jahanam, mukhallada, akan kekal dalam neraka jahanam. Ata annahu, telah dibawa datangkan bahwasanya Abu Lahab tu fi yaumi isnaini, pada hari Isnin, daiman, senantiasa, yukhaffafu, diringankan, anhu, daripadanya azab. Kerana apa? Lisururi bi ahmada, kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama zannu, maka betapakah sangka kamu, bil abdi, dengan hamba, allazi kana umrahu, yang adalah hamba tadi senantiasa umurnya bi ahmada, dengan Nabi Ahmad, masruran, hal keadaan senantiasa bergembira, wa mata muwahhida, dan mati dia seorang yang mentauhidkan Allah. Agak-agak Allah Taala balas apa? Kalau Abu Lahab hak kafir, hak telah disebut caci maki dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb, diringankan tiap hari Isnin kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, walaupun dia sendiri lawan Nabi Muhammad mati-matian sehingga mati dalam kafir dan lagi akan kekal dalam neraka jahanam. Apakah kita nak sangka kepada orang yang ikut Rasulullah, mengesahkan Allah, mengikut perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengamalkan sekalian sunnah dan ajaran yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan mati orang yang mentauhidkan Allah. Agak-agak apa Allah Taala nak balas? Macam Abu Lahab juga ke? Ringan hari Isnin je. Tak pernah sabar. Nak? Tengok. Maka sebab itulah kita nak baca ni banyak ni. Kita rasa nak baca ni hari ni, tak sini. Apa sebabnya kena dengan bulan Maulid ni? Wa innal maulida amrun, dan bahawasanya majlis Maulid ni amrun, satu perkara, istahsanahu, yang dituntut elok, yang dipandang cantik, al ulama'u, oleh sekalian ulama, wal muslimuna, dan sekalian orang muslim, fi jami'il bilad, di mana-mana negara, bukan Malaysia saja. Tengok China boleh tengok lah ni. YouTube ada ke? Zaman teknologi canggih, Google tekan tengok seluruh negara Islam sambung. Wajara bihi al-amalu fi kulli suq'in fahuwa matlubun syar'an liqa'idatil ma'khuzati min hadits Ibn Mas'ud al-mawquf alladhi zakarahu Abu Nu'aimin inda tarjamatihi qala. Maka bila perbuatan ini dipandang elok oleh ulama dan orang Islam di sekalian negara, hanya ada 2-3 4 ekor gitu ya hak diperleh tu sikit itu, kecil tu ya. Sikit itu je. Hak lain tak ada apa, bereslah ke? Ada masalah apa pun. Maka kalau gitu kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang telah menyebut akan dia hadis oleh Abu Nu'aim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan, apa perkara yang dipandang oleh orang Islam akan dia perkara tu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka di sisi Allah juga baiklah. Tengok, baik. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan, dan apa yang ditilik dipandang oleh orang Islam perkara itu jahat, buruk, fahuwa indallahi qabihun, maka di sisi Allah Taala juga perkara tersebut buruk. Maka maulud ni orang tengok buruk ke baik? Baik. Mesir sambut ada ni. Mekah lah ni pun cuti dah. Saudi bagi cuti dah. Rabiul Awal ni. 12 Rabiul Awal. Apa dulu tak pernah bagi orang panggil sambut Maulid. Sekarang dah bagi dah. Sedar dah sikit-sikit. Dia ni alhamdulillah. Tak ada apa dah tu, alhamdulillah tu.
Tengok. Kalau nak baca aqwalul ulama, perkataan fatwa-fatwa ulama fi masyru'iyyatil ihtifali, pada mensyariatkan ihtifali bi maulidin nabi syarif, pada mensyarakkan menyambut dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia bawa dalam kitab ni. Ini karangan Al-Syekh Al-Murabbi Abdul Wahab Al-Syarif Al-Hasani At-Tilmisani. Ya, karangan Syekh Abdul Wahab At-Tilmisani Nur Muhammadi nama dia. Dia kata apa? Qala Imam Ibn Taimiyyah rahimahullahu taala, Imam Al-Hafiz Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kata Ibn Taimiyah, dia kata apa? Ini Ibn Taimiyah ni Wahabi suka ni, nanti ni Asy-Syekhul Islam. Tapi Imam Ibn Taimiyah kata dia tak dengar kok. Dia tak kata kok supaya Ibn Taimiyah kata dengar. Kata Ibn Taimiyah kata apa? Fata'zimul maulidi, maka membesar mengagungkan kelahiran Nabi. Wattikhazuhu, dan mengambil dan menjadikannya maulid itu musiman pada bulan-bulan tertentu, pada Rabiul Awal, ada hak kata Syaban, buat bulan Syaban, ada hak kata Ramadan, dia sambut bulan Ramadan, ada hak kata Muharram, buat bulan Muharram, ada kata 7 Rabiul Awal, dia buat 7 Rabiul, 12 Rabiul Awal, 15 Rabiul Awal, sambut. Tak kiralah musiman. Qad yaf'aluhu, sungguhnya telah menjadi, telah memperbuatlah akan dia ba'dun nas, oleh sebahagian manusia, sebahagian besar manusia. Wa yakunu lahu fihi, dan sabitlah bagi manusia itu pada mengerjakan amalan maulid ni ajrun azimun, pahala yang sangat besar. Kerana apa? Li husni qasdin, kerana eloknya niat, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kerana membesarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Hafiz Ibn Taimiyah. Banyak lagi kalau kita nak baca kan. Ibnu Hajar Al-Haytami kata wal hasilu, kesimpulannya, annal bid'atal hasanata muttafaqun 'ala nadbiha, bahawasanya bid'ah yang baik yang disepakati atas kesunatannya, sunnah. Wa al-amalul maulidi, al-amalu bil maulidin nabi, program maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajtima'u lin-nasi lahu, dan menghimpunkan manusia kepada maulid. Kadzalika, demikianlah juga bid'atun hasanatun, ilah bid'ah hasanah. Qala Imam Abu Syamah Syekhul Imam Nawawi, ini guru bagi Imam Nawawi. Imam Abu Syamah lebih hebat lagi pada Dr. Zakir Naik ya, lebih hebat lagi daripada Dr. Uzaimi rahimahumullah. Apa kata dia? Wa min ahsani, dan setengah daripada yang paling elok, mabtudi'a, barang yang direka-reka, fi zamanina, di dalam zaman kami ini, zaman Imam Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi. Ma yuf'alu, barang yang diperbuatkan kulla amin, akan tiap-tiap tahun, sentiasa. Tahun ni buat, tahun depan buat, tahun depan buat, tahun lepas pun buat. Fi yaumi, pada hari al-muwafiqi, yang berbetulan li yaumi maulidihin nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buatnya? Min sadaqatin, minas sadaqati, daripada sedekah, wal ma'rufi, dan buat benda yang baik-baik, ma'ruf, wa izhari zinatihi, dan menzahirkan perhiasan, wassururi, dan kegembiraan. Fa inna dzalika, maka bahwasanya demikian itu sedekah, buat jamuan, jemput orang buat baik, ikutlah menzahirkan kecantikan dan keseronokan. Macam kita belara dia ni, bawa spanduk sallallahu ala Muhammad, masuk ke kapur ni, buat pertandingan pula, gubah syair-syair untuk puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu ma'afihi, serta barang padanya, minal ihsani lil fuqara, daripada mengasihi kepada orang yang miskin, musyirun, ialah benda yang menjadi syiar, tanda, bimahabbati sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai syiar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak payah nyanyi. Ya, orang nak buat. Mu tak boleh buat tak apa. Tak paksa, bukan wajib. Kalau tak boleh semaya tu baru kena nak marah. Tak boleh buat maulud tak apa. Tak boleh berarak tak apa. Tak boleh selawat tak apa.
Nak tak selawat maulud nak selawat agak lah sembahyang ni nak sini. Tapi jangan kata orang nak buat bukan cinta sangat dengan Nabi itu. Jangan. Kerana hak tu orang panggil apa? Musyairun bimahabbatihi. Syiar, satu benda ketandaan dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi fa'il zalika, di dalam hati seorang yang fa'il, makna seorang yang mengerjakan demikian itu, wa syukran lillah, dan syukur kepada Allah ala ma manna bihi, di atas barang yang telah memberi nikmat paling agung dengan dia, dengan barang min, daripada apakah barang tu? Bayan min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni barang yang manallah, yang memberi nikmat paling agung oleh Allah alal mukminin, atas kita orang mukmin, ijadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu rahmatan lil alamin. Nah, ini kata Imam Abu Syamah. Banyak lagi ni. Qala Imam As-Sakhawi, qala Imam As-Suyuti, qala Imam Ibnu Al-Hajji rahimahullahu taala, qala Al-Hafiz Al-Iraqi. So lagi Imam Al-Hafiz Al-Iraqi lagi dahsyat. Inna ittikhazal walimah, bahawasanya membuat program jamuan, buat kenduri kita kata, wa it'amat ta'ami, ataupun tidak buat kenduri, dia bagi makan saja. Nak buat kenduri ongkosnya kurang pak, nak ni setakat buat di kedai kopi gitulah, ambil makanan saya bayar. Nah, wa it'amat ta'ami, dan menjamu makanan, mustahabun, ialah sunat hukumnya fi kulli waktin, pada tiap-tiap waktu. Tak kira bulan apa, hari apa, tengah malam, pukul 2 pagi, kedai kopi buka, boleh. Nak belanja tak ada masalah, beres mata. Ni kalau orang nak belanja kita beres mata. Cuma kita nak belanja orang aja berat semata-mata. Kalau orang nak sedekah beres mata. Tu nyakit ustaz lagi tulah. Tu kata dia, fa kaifa idzan damma ila zalikal farhu was sururu, maka betapakah apabila tersembunyi kepada demikian itu, membuat kenduri ataupun menjamu makan biasa saja, tersembunyi dalam perbuatan buat kenduri besar-besaran atau menjamu kawan-kawan kita makan tu, al-farhu was-sururu, oleh gembira dan keseronokan, bizuhuri nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan zahirnya cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal syahri syarifi, pada ini bulan yang mulia Rabiul Anwar, yakni Rabiul Awal, wala yalzamu min kaunihi bid'atan, dan tidak patut dikatakan keadaan seperti itu sebagai bid'ah, kaunuhu makruhan, yakni keadaan bid'ah tu bid'ah yang karahah, bid'ah yang dibenci. Fakam min bid'atin mustahabbatin, maka bagaimanakah daripada bid'ah yang mustahab? Tak boleh juga dikatakan itu sebagai bid'ah yang sunat. Bahkan qad takunu wajibatan, bagi aku membelanja makan, buat walimah, ada ni kenduri kita kata, tersembunyi dalam niat kita buat kenduri besar-besaran atau jamu orang makan tu, al-farhu was-sururu bi zuhuri nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu wajibatan, bagi aku wajib. Siapa kata ni? Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu taala, lebih alim berjuta-juta kali ganda daripada Dr. Mazhar, lebih alim dari berjuta-juta kali ganda daripada Dr. Zaini, lebih alim berjuta-juta kali ganda daripada Dr. Zakir Naik. Ni bab ni saya ikut ni. Saya tak ikut tu. Kalau tuan-tuan nak ikut tu, silakanlah. Tak ada masalah. Ni banyak lagi ni. Tapi hak tu hak padat lagi tu maknanya wajib tu di sisi dia. Tu madak. Lagi kata siapa? Qala Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani, qala Imam Ibn Abidin fi syarhi ala Maulid Ibn Hajarin. Ibn Hajar Al-Haytami ada tulis satu kitab maulud tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ni orang bagulah. Kemudian itulah orang panggil apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dikatakan seperti nabi-nabi dulu. Jangan dikatakan seperti kita-kita. Nak kata serupa nabi-nabi sebelum tu pun tak boleh.
Kerana dia tawajjahu haitsu syi'ta, muhaddatlah ke mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka mansur, maka sungguhnya kamu tu akan dimenangkan Allah. Maka dialah orang panggil sebebas-bebas orang yang menjadi utusan. Bebas sungguh dia. Nah, bebas sungguh dia. Baik. Siapa tu sebebas-bebas utusan tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badal kepada sekalian. Badal ba'di min kulli, badal sekalian. Siapa dia? Ke semulia-mulia makhluk, afdalul makhluk, dan sebebas-bebas utusan yang ditolongkan pada perjuangannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Apa sekarang ni kenapakah kita tidak ditolong? Kerana kita tidak menolong. Kalau kita tolong juga agama Allah, kita menolong agama Allah, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Cuma tak terhapus lagi kerana ada lagi wali-wali abdal yang tengah duduk meminta ampun kepada Allah tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma ansur li ummati Muhammad, Allahumma ansur li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, dan sebagainya. Al abdalu salasuna, wali-wali abdal ni ada 30 orang. Wa bihim tuntaruna, dengan sebab mereka lah diturunkan hujah. Wa bihim yunsaruna, dan dengan sebab mereka masih ditolongkan lagi orang Islam. Padahal kita ni banyak dah kena tembak, kena katak, kena bom dah je ni, kena buat hancur gitu je kita kucahnya. Tapi kena sebab mereka masih ada, maka ditolong lagi kita ni umat Islam. Masih ada lagi tempat-tempat orang Islam yang berkuasa, yang beraman damai, yang boleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wa bihim takunu ard, dan dengan sebab mereka lah didirikan lagi bumi ini, belum dikiamatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi satu masa nanti apabila umat Islam kembali benar-benar menolong agama Allah, maka ketika itu kita pun sebagaimanalah yang Allah Ta'ala janji. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong kamu. Mana tengok, Nabi janji dah, la taqumus sa'ah, tak akan berlaku kiamat hatta sehinggalah yuqatilul muslimuna wal yahudi, sehingga orang Islam yang akan bunuh semua orang Yahudi. Yahtabi'ul yahudi wara'a asy-syajari wal hajar, sehingga orang Yahudi itu lari bertempiaran sembunyi di belakang pokok kayu batu. Fayaqulu asy-syajar wal hajar, maka berkata pokok kayu batu, ya muslim, hai orang Islam, hadzal yahudi, inilah orang Yahudi, hadzal yahudiyyu khalfi, ini orang Yahudi ada di belakang aku ni, ta'alu faqtuluh, mari sini bunuh. Pokok kayu batu bercakap. Sekarang ni kalau ada pokok kayu batu bercakap, macam mana kita? Lari tak cukup sana, hantu. Bermakna lambat lagi lah pertolongan Allah. Itu i'lanun bi khafi, Allah bagi tahu secara tersembunyi. Maknanya Islam ni kuat sehingga Allah Ta'ala bagi karamat, kemuliaan. Ketika itu orang Islamnya wali-waliullah, bukan wali-wali dukun, wali-wali hantu Pontianak takut nak ni, tak habis-habis khurafat. Wali-waliullah. Ni pokok kayu batu cakap karamah tu, khariqul adat, kalau mencarikan adat. Sekarang ni kalau pokok kayu tu tak bercakap, baru gerak je masuk misteri Nusantara saja, jadi tok bangsa lah ni. Jadi satu kepelekan. Pak cik jumpa ni, pak cik lah satu-satunya jumpa, orang lain tak jumpa lagi. Mana ada orang lain. Pak cik seorang jumpa pokok kayu hebat gini ni, duk puja pokok kayu pula. Apa nak jadi waliullah macam mana? Tauhid tu tak kemah, makrifat tu tak jitu, tak kejap, tak bulat, tak cerah. Sebab itulah nak capai kebangkitan Islam, kemenangan Islam, perkukuhkan tauhid. Macam surah Haji Ismail, tauhid belaka, Misbahul Munir, Baqaratul Amani, Faridatul Faraid, habisnya pulung tauhid. Tak kemah lagi tauhid, tak tahu
Lama bunyi sengit-sengit kat belakang, kecil pala-pala lagi. Takut ke hatu lagi pada takut ke Allah enggak. Setakat bila lah wujud kita bakak ya. Tak masuk pas ke dalam perut tu. Jangan gitu sudahlah. Baik. Tu. Nanti akhir zaman tu. Tidak nanti akhir zaman tu. Ni dah akhir zaman ni. Kita duk berasa macam awal zaman lagi kita ni. Nanti akhir zaman tu. Atau orang tanya, ustaz awal zaman lagi ke kita ni? Akhir zaman dah juga, cuma kan berasa macam lambat lagi nak kiamat. Nanti akhir zaman ni dah akhir zaman. Nabi janji tu. Tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam bangkit bunuh orang Yahudi. Hak dua khianat lah orang Yahudi. Yang kata Bani Israel itu keturunan anak Nabi Yaqub, ada yang Muslim. Yahudi tu agama Zionis tu. Mereka tu yang jahat tu, buat khianat pada orang Islam. Mereka tak bagi orang Islam ni fikir pada tanah haram umat Islam Palestin, Masjidil Aqsa. Mereka fikir bagaimana kita hancurkan negara-negara orang Islam dalaman mereka sendiri, biar mereka perang dalam negara mereka sendiri. Iraq, Syria, Libya, biar dia perang dalam tu. Jadi jihad ni tidak sampai ke Palestin. Jihad ni tidak tertuju kepada Masjidil Aqsa. Sebagaimana orang dulu Sayyidina Umar ke apa nak ke Palestin tu, nak Masjidil Aqsa tu. Salahuddin Al-Ayyubi nak di Palestin tu, nak Masjidil Aqsa tu. Kita sekarang tak ada. Dan ni nak tembak orang Islam sama Islam ni. Hak mana tak ikut kami tembak. Hak mana wak maulud tembak. Ni hak mana wak sambut Maulidur Rasul kita bedil, kita bom. Tu Daesh. Itu bukan tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang menegakkan Islam, tidak. Tengok bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan adab, akhlak. Pokok kayu tak boleh merosak, tanaman tak boleh merosak. Gereja tak boleh merosak. Tempat sembah orang kafir, ketika mana Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar larang bakar-bakar rumah ibadat. Itu akhlak Islam. Tapi orang Islam ni jatuh kerana dengan dunia. Sahabat hamba Ustaz Bukhari kan main ngajar sini kan, dia cerita dia pergi berjalan di negara luar ni lah, Rusia atau 10 buah negara. Yang asal negara-negara di sana tu ialah di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Masjid hak dulu tu masjid bertukar jadi gereja. Tengok. Kesalahan siapa tu? Kesalahan kita tu. Kesalahan kita. Kita tak fikir bagaimanakah nak dapatkan balik hati-hati manusia yang telah terkeluar daripada Islam, dia Islam. Bukan pergi bom masjid tu dah. Kita fikir pergi bom lah dia ni, tak ada benda lain, nak bom je kerja area. Lepas tu nak buat balik mula kutip derma dia. Itu tak bijak gitu. Jangan bom bangunan tu. Tawan hati manusia tu. Dia doa dapat hidayah. Kalaulah semua masuk Islam, maka hak gereja bertukar masjid balik. Tak payah minta derma dah buat masjid baru. Tu lagu tu. Tapi taklah, kita ni diperbodohkan oleh orang kafir supaya balah sama kita. Pecah sama kita. Pecah belah sama kita. Balah benda-benda hak bodoh-bodoh diperbalahkan. Malu. Bagi hak selesai dalam kitab. Kitab kulit nipis, kulit tebal boleh hingga atas kepala belaka, sebut belaka dah. Mari kita nak balas dah ni. Bodoh tak bodoh? Tu bodoh orang ni. Bodoh tu. Bodoh dia panggil. Benda hak selesai dah nak diperbalahkan lagi. Ni bodoh. Benda hak patut kita kena fikir tengok. Orang Islam kita ni macam mana ni? Tak ada kekuatan sekarang ni. Tu patut kena fikir. Nak kekuatan Islam bagaimana? Bukan semangat. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimanakah nak bangkitkan, orang panggil apa, kekuatan Islam, beli kitab As-Sultaniyah karangan Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Dia menulis tentang khilafah Utsmaniyah, kejatuhan khilafah dan bagaimana nak naik khilafah ni. Bukan dengan pedang, bukan dengan semangat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Dia sebut pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ekonomi. Dua. Selagi mana kita ekonomi duk gata dengan hak nu. Lagu ni ialah lagu ni. Takbir waklung ke. Rebo ke, takbir waklung rebo ke. Insurans. Hak tak halal ke, gitu. Tak jadi. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebebas-bebas utusan, yakni sebebas-bebas orang yang menjadi utusan Allah. Kerana apa?
ditolongkan dia oleh Allah. Hadap ke mana tak apa. Siapa tu? Sebebas-bebas utusan, semulia-mulia makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini nama yang sederhana. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama yang dimasyhurkan kita kata. Kalau dalam Quran sebut Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tengok. Dia nama Nabi Muhammad ni banyak. Ada nama Mahmud, Muhammad, Hamid, Ahmad. Makna pun tidak bersamaan belaka. Nah, tu. Kemudian insya-Allah Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan seruan mengesakan Tuhan. Ini orang panggil apa? Orang panggil bara'atul istihlal juga. Nak menunjukkan apa yang akan dibicarakan di dalam kitab dia ni ialah ilmu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sebab tu belajar ilmu tauhid ni jangan pelekeh-pelekeh. Ini ialah antara tujuan atau hikmat diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membawa tauhid. Jaa bitauhidi. Datang ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung semula pula Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan seruan mengesakan Tuhan. Berhenti situ tu. Sambung balik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu. Nabi tu main mana perkataan nabi-nabi ni? Dia tahu juga duk nabi. Nabi kahar pun mengaku nabi dia. Dia sendiri kalau tanya nabi ni gap dia we kahar. Nabi ni nabi, kita kata juga. Nabi ni asal mana perkataan nabi? Nabiun. Ni naba. Kalau orang Fatani dia panggil nebeng, tok nebeng. Tok nebeng tu jelah dah tu. Boleh jadi asal daripada nabi. Nabiun, munbi. Mana pengkhabar, khabaran. Pemberitahu, pencerita, penggoyak. Kata ni tok nebeng tu nabi dah lah. InsyaAllah kita sambung pula Nabi Muhammad tak apa kau selu-selu je ni. Tak apa deh. Tak habis ke mana insya-Allah. Doa dia panjang umur kita boleh khatam insya-Allah. Kita ni hamba duduk muzakarah di Mesir ya. Sekarang ni duduk di sifat baru nak masuk sifat fatanah. Di Mesir start daripada Mesir muzakarah. Di Mesir 3 tahun ke 4 tahun. Sambung pula di Malaysia. Buka balik sambung pula. Di pondok baca tu hak sambung daripada Mesir tu. Atau kata-kata lagi tu baru fatanah baru insya-Allah. Sini ni tak tahu pula ni. Mudah-mudahan Allah Taala panjang umur ceritanya insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فطاني وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.